A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang bersama dengan kita pada sesi kali ini. Insya-Allah hari ini kita akan mentadabbur muka surat 211, insya-Allah 211. Kita akan bersama-sama di surah Yunus ayat 21 sehingga ayat 25, insya-Allah. Kepada yang berada di line sekarang ni, minta beri feedback suara dan juga gambar, insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan tengok muka surat 211. Pada kali ini, dalam muka surat ini Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimanakah sikap manusia terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu. Allah Taala ceritakan sini ialah sangat-sangat perkara yang sangat-sangat berkaitan dengan apa yang berlaku kepada masyarakat Mekah, terutamanya pada zaman Nabi itu, dan sangat-sangat terkena, dan ianya sangat-sangat terkena juga dengan apa yang berlakulah pada hari ini bagi orang-orang yang menyampaikan agama, menyampaikan Islam. Dan Alhamdulillah, insya-Allah kita semua adalah orang-orang yang akan menyampaikan Islam ini kepada lapangan masing-masing, insya-Allah, kepada orang-orang yang berada di hadapan masing-masing, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada saudara mara kita, kepada kawan-kawan kita, kepada semua orang, insya-Allah. Kita berusaha bukan sekadar kawan-kawan, tapi kepada orang yang tak kenal pun. Mungkin kita akan berusaha insya-Allah untuk menyampaikan, untuk kita membina sama-sama kumpulan yang kuat, insya-Allah, orang-orang di mana-mana saja, kumpulan apa saja yang bersama-sama untuk menyebarkan agama ini dalam apa bentuk sekalipun. Jadi insya-Allah kita tak lupa tanggungjawab kita, iaitu untuk memberi saham kepada agama kita sebelum daripada kita meninggalkan dunia ini. Dan itulah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kita semua. Jadi insya-Allah kita akan tengok apakah perkara-perkara yang dihadapi oleh orang-orang yang akan menyampaikan Islam ni, dan bagaimana sikap orang-orang yang menentang agama ni, orang-orang yang tak suka kepada Islam ni, bagaimana. Dan sikap ini bukannya kita bila berlaku kita lari daripada mereka, tapi kita perlu menghadapi mereka. Sebab apa kalaulah kita ini, mereka orang-orang yang tak suka kepada Islam, orang yang tak nak kepada Islam ni, memang pada awalnya tak ada orang nak kepada Islam kan, memang orang akan bantah, orang akan tolak dan sebagainya. Tapi kesabaran kita, kesabaran Nabi telah menyebabkan akhirnya Islam itu menang akhirnya. Jadi begitulah juga kita, kalau kita tidak bersabar, kalau kita cepat lari, kalau kita cepat berundur, maka yang akan menang adalah kejahilan, yang akan menang adalah kebatilan. InsyaAllah saya akan baca sikit, insyaAllah, daripada ayat 21 di muka surat 201. 211, saya akan baca ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sadaqallahul azim. Ayat ini menceritakan kepada kita satu daripada sikap manusia, iaitu apa dia? Allah Ta'ala kata, wa iza azaqna nas, apabila kami azaqna, memberi rasa, an-nas, manusia. Jadi maknanya memberilah kepada manusia ni pada zaman tu ketika ayat ni turun adalah orang kafir Mekah lah. Allah Ta'ala sebut, iaitu apabila manusia, tetapi ayat ni adalah umum. Kita kata manusia ni apabila Allah Ta'ala berikan kepada mereka rahmatan, satu benda yang menyukakan hati mereka. Kalau orang Mekah pada masa itu ialah apabila turunnya hujan, apabila khisban, dia kata, iaitu tanah-tanah menjadi subur kan. Dia tak kiralah tanah di mana tempat-tempat yang boleh bertanam tu, maka tumbuhlah rumput-rumput boleh memberi makan kepada kambing-kambing mereka dan sebagainya. Maka mereka pun sukalah
Mim ba'di darra, selepas daripada darra. Darra tu makna kesukaran, perkara-perkara yang tidak menyukakan mereka. Sama ada pada masa itu ialah seperti keringnya, seperti kemaraunya dan sebagainya. Jadi apabila setelah daripada mim ba'di darra massathum, terkena kepada mereka, makna selepas daripada terkena perkara-perkara yang tidak menyukakan mereka, kemudian tu datanglah pula hujan, maka mereka ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tu beri nikmat kepada mereka tu kan. Maknanya wa azaqna nas rahmatan. Rahmat itu dipanggil rahmat Hujan tu kita panggil rahmat lah kan Satu benda yang indah tu, satu yang manusia suka, itu kita panggil dia rahmat. Allah Ta'ala namakan dia rahmat. Bila Allah Ta'ala beri rahmat kepada manusia setelah daripada manusia ini terkena darra yang telah terkena kepada mereka, idza lahum makrum fi ayatina. Tiba-tiba Allah Ta'ala tengok idza, tiba-tiba saja bila dah dapat nikmat, manusia ini lahum makrun, terus ada planning dia, planning jahat maknanya. Fi ayatina, pada ayat-ayat kami, maknanya pada apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT, apa-apa Quran. Kalau orang kafir dulu, mereka ni istihza, mereka ni mempermain-mainkan terus, dan juga mereka ni takzib, kata ulama jalan lain, kata tafsir jalan lain. Jadi maknanya mereka ni rupa tak sedar, dah dapat nikmat daripada Allah, tiba-tiba mereka ni buat pula lah planning-planning jahat mereka kepada Nabi SAW. Jadi begitulah yang berlakukan. Bila manusia ni kan kena, apa yang berlaku sekarang kita tengok juga kan, bila manusia ni dapat azab, mereka ni senyap semua kan. Tapi bila dapat nikmat saja, ada hartanya, ada kekayaannya, ada planningnya, ada kesihatannya Allah Ta'ala beri pada mereka, tiba-tiba mereka pun buat pula lah planning jahat. Sekarang ni pula dalam keadaan darurat pun kadang-kadang mereka ambil kesempatan kesempatan ketika manusia susah, mereka ambil kesempatan untuk menindas orang pula kan, untuk merosakkan. Itu makrun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, adakah Allah Taala tak perhatikan mereka? Allah Taala tak tahu apa yang mereka buat ni? Jadi Allah Taala katakan, wahai Muhammad, beritahu kepada orang macam ni, sedarkan mereka ni apa? Allahu asra'u makra. Allah tu lebih cepat lagi, asra'u makra, lebih cepat asra' makra daripada planning mereka tu. Maknanya kalau mereka ada planning, Allah Ta'ala dah ada planning dia. Planning maknanya kalau mereka ni merancang satu benda yang jahat ada Allah, dia fikir Allah Ta'ala tak ada perancangan untuk mereka. Sebab itulah Allah Ta'ala kata asra'u makra. Allah Ta'ala sebut seterusnya ialah apa yang mereka buat ni sebenarnya tidaklah lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka fikir Allah Ta'ala tak tahu. Jadi sebab itulah kalaulah orang fikir Allah Ta'ala tahu apa yang mereka buat, nescaya mereka tak akan buat. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Inna rusulana, sesungguhnya rasul-rasul kami. Rasul sini bukan rasul sini maknanya ialah malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu malaikat yang menjaga tu. Kita panggil rokit, kita panggil atik, tapi itu nama dia hafazah. Nama umum dia ialah hafazah, itu malaikat yang menjaga, yang menuliskan. Yaktubu nama tamkurun, menuliskan apa yang kamu tamkurun, kamu plankan, kamu plan jahat kamu tu Allah Ta'ala tahu, dan malaikat tu akan tulis apa yang kamu plan tu. Jangan ingat Allah Ta'ala tahu jadi nanti Allah Ta'ala akan bongkarkan. Jadi kemudian huwallazi yusayyirukum, Allah Ta'ala kata, dan dialah yusayyirukum, menjalankan kamu. Ni Allah Ta'ala sebut lagi nikmat dia. Tak adalah sebut nikmat satu, iaitu Allah Ta'ala beri nikmat rahmat selepas daripada darurat. Sekarang Allah Ta'ala sebut lagi huwallazi yusayyirukum. Ada bacaannya yansyurukum. Ada bacaan macam tu, ada qiraat macam tu. Jadi kita baca, kita dalam qiraat kita ni kita baca huwallazi yusayyirukum, dialah yang menjalankan kamu. Menjalankan apa? Fil barri wal bahri, di lautan dan juga di daratan. Di daratan, dan fil barri itu daratan, fil bahri itu di lautan. Maknanya kenderaan kita ni sama ada di daratan ke, sama ada di lautan ke, Allah Ta'ala tak sebut dia udara. Sebab udara kalau pada masa tu pelik kan. Jadi tapi maksudnya ialah semua sekali yang boleh bergerak ni, kita menggunakan kenderaan semua tu, semua sebenarnya kena ingatkan, dialah yang menjalankan benda tu. Kalau Allah Ta'ala tak benarkan, tak menjalankan, jatuh dia. Kalau kapal Titanic, gugur dia kan, masuk dalam laut tu kan, mati semua. Jadi Allah Ta'ala yang menjalankan. Sebab tu kita baca doa, subhanallazi sakhkhara lana haza. Ya Allah, maha suci engkau yang menjalankan, menundukkan ni kenderaan ni. Sama ada kalau dulu unta, kuda dan sebagainya kan, keledai. Kalau kita sekarang ni motosikal ke, kereta ke, lori ke, jet ke, apa-apalah, kapal semua, itulah dia yang menjalankan kita. Jadi kita baca doa. Even kalau kita naik lift pun, lift pun yang menjalankan Allah Ta'ala kan. Kita tekan naik ke atas, dia tak pergi ke tepi ke kanan, tapi naik ke atas pun sama juga. Jadi
Allah SWT ajar sini, Allah Ta'ala beritahu sini, huwallazi yusayyirukum, yang menjalankan benda itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fil barri wal bahri hatta. Jadi Allah Ta'ala kata hatta, sehingga iza kuntum fil fulki, ketika kamu ni berada dalam kapal, wajarayna bihim birihin tayyibah, dan kamu pun berjalanlah, berlayalah kamu dengan angin yang tayyibah, angin bagus maknanya. Kalau kita lah, laut tu lautnya bagus kan, tak ada masalah. Kemudian tu wafarihu biha, dan kamu pun gembiralah dengannya. Allah sebutkan, memanglah kan gembira tengok orang naik kapal-kapal besar tu kan. Titanic pun tengoklah, kita tengok Titanic dulu kan, Titanic sekarang macam tu jugalah kan. Dalam tu mereka ni bergembira lah, berseronok lah, minum lah, berpesta lah dalam tu kan. Memang orang-orang tu lah memang sengaja, bukan nak pergi ke satu tempat. Orang naik kapal yang besar-besar tu kan, memang nak enjoy. Jadi mereka pun enjoy lah dalam tu. Fafarihu biha sehingga Allah Ta'ala kata wa farihu biha ja'atha rihun asifun, tiba-tiba datanglah kepada mereka angin yang asif tu angin yang sangat-sangat bertiup kuat dan boleh memecahkan, boleh merosakkan, boleh apa semua kali itu asif. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan, tiba-tiba datanglah gelombang yang besar-besar dari semua sudut, dari sini, dari kanan dan kiri. Maknanya kapal yang besar tu pun, kalau kapal besar mana pun, kalau dah datang kan daripada Allah SWT kata nak tenggelam, dia akan tenggelam juga. Tak kira lah manusia plan macam mana pun. Kita tengok mana plan hebat kan. Kita tengok roket kat angkasa hari tu kan, kita tengok Columbia habis hancur, naik berapa second je ke atas, hancur terus kan. Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala tak perkenankan, tak beri izin, tak akan dapat manusia pandai mana pun kan. Manusia ni fikir dengan otaknya, pemikirannya kan, sainsnya dan sebagainya. Mereka dah buat, tapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala kata hancur, dia akan hancur juga. Kapal akan hancur juga. Jadi Allah Ta'ala kata sini, wajarayna bihim, kamu pun belayalah, birihin tayyibah. Lepas tu waja'athumul mauju min kulli makan, datanglah gelombang yang besar daripada semua tempat. Wazannu annahum uhita bihim, dan mereka pun yakin. Menyangka sini maknanya yakin dah bahawa mereka akan matilah. Uhita bihim maknanya, uhita ni maknanya uhlika bihim, maknanya benda tu akan menghancurkan mereka. Da'awullah, pada masa itu mereka pun berdoalah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, hanya akan ikhlaskan, hanya akan memberikan kepada Allah Ta'ala saja. Yang ikhlas tu maknanya hanya kepada Allah Ta'ala sajalah akan menyerahkan diri. Lain anjaitana, kita tengok kan manusia naik kapal terbang ke sekarang kan, tiba-tiba bergegar, tiba-tiba nak rosak kapal terbang, kata nak hancur ke, nak jatuh ke, apa akan jadi? Semua kapten kapal terbang tu, kata pilot beritahu bahawa kita ni mungkin tak ada selamat lagi lah kan, dalam masa beberapa minit lagi kita. Pada masa tu agaknya manusia macam mana? Manusia mesti akan berdoa kepada Tuhan lah masing-masing. Yang tak ada Tuhan pun Tuhan ada Tuhan pada masa tu. Yang free thinker pun Tuhan ada Tuhan. Yang atheist pun Tuhan ada Tuhan. Yang sebelum ni hidupnya 40 tahun, 50 tak ada Tuhan, sekarang tiba-tiba ada Tuhan. Itu manusia automatically, manusia akan, sebab apa? Tak ada benda yang boleh menyelamatkan mereka. Jadi Allah Ta'ala kata mereka pun mukhlisina lahuddin, akan nak baliklah semua kepada agama, nak sembah Allah Ta'ala lah kan. Ingat, tapi Allah Ta'ala kata lain anjaitana min hazihi, apabila kami selamatkan mereka ni min hazihi, apa jadi? Dia kata lanakunanna minasyakirin, mereka ni berdoa, ya Allah, kalau kamu selamatkan kami, ya Allah, kami akan menjadi lanakunanna minasyakirin. Syakirin situ maksudnya ialah orang yang muwahhidin, orang yang akan mengikhlaskan, yang akan mentauhidkan, tak akan sembah yang lain dah, sebab engkau yang selamatkan kami. Tengok kan, Allah Ta'ala dedahkan semua ni, apa yang berlaku ni kan. Walaupun dulu bentuk dia lain, sekarang ni bentuk dia lain kan. Bentuk dia itu kenderaan juga, tapi kenderaan yang advance lah, yang hebat lah, tapi bendanya sama juga, iaitu manusia ni bila terkepit, bila manusia terdesak, maknanya dah tak boleh lari dah daripada kematian, rasa nak mati, tiba-tiba Allah Ta'ala selamatkan mereka. Tengok apa kan jadi, lanakunanna minasyakirin, iaitu kami akan jadi falamma, Allah Ta'ala kata falamma anjahum. Seterusnya, minta maaf okey. Falamma anjahum, apabila Allah Ta'ala kata selamatkan mereka, anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqqi, tiba-tiba mereka pun yabghuna fil ardi, yabghuna mencari, fil ardi di atas muka bumi ni, bighairil haqqi, iaitu bighairil haqqi makna bisyirki, tiba-tiba mereka ni menjadi syirik. Tak ada lain lah, bukannya nak pergi kepada Tuhan balik,
pada masa dah selamat dah. Bila selamat, dah enjoy, dah relax, dah tak ada masalah dah, sampai ke darat lah kalau di laut kan. Kalau daripada udara pun mendarat dah di darat dengan selamat mereka pun tak adalah yes kan. Tak ada alhamdulillah dah. Tak ada kami akan jadi orang yang baik dah. Tadi tu takut sangat. Jadi itulah yang berlaku kepada manusia. Allah Ta'ala dedahkan, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, ya ayyuhan nas. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama baghiyukum ala anfusikum. Ingat baghyu kamu tu, yabghu tadi, yabghu fil ardi bighairil haq tu maknanya ialah melampauilah di atas muka bumi ni dengan kesyirikan mereka tu. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata, ingat innama baghiyukum, sesungguhnya kejahatan kamu, apa yang kamu buat tu, ala anfusikum, ke atas diri kamu. Bukan akan dosa tu kena pada orang lain. Tak. Apa yang kamu buat terkena pada kamu. Kamu ingat dapat merendahkan Allah, kamu akan dapat menjatuhkan Allah. Kamu rasa bahawa Allah itu akan jatuh kerana kamu tolak dia. Kamu tolak Allah ni. Kamu tak mau terima Allah. Tak. Allah Ta'ala kata, innama baghiyukum ala anfusikum, sesungguhnya kejahatan kamu itu, zulmukum baghiyukum di sini makna kezaliman kamu itu, ala anfusikum mata'ul hayat. Mata'al hayat, Allah Ta'ala kata, semua itu adalah mata'al hayatid dunia. Yang kamu tiba-tiba kamu seronok sangat tu, kamu lupa pada Tuhan tu, apa-apa benda, semua benda tu adalah merupakan kehidupan, keseronokan dunia yang sebenarnya sikit. Jadi Allah Ta'ala seolah kata sini, kalau kata ulama tafsir kata, tamatta'u qalilan, seronoklah kamu dengan sedikit apa yang ada atas dunia ni. Lepas tu, ya ayyuhan, Allah Ta'ala kata selepas daripada tu, summa ilaina marji'ukum, selepas daripada tu kamu tak boleh lari ke lain. Ilaina marji'ukum, kamu akan lari kepada Allah Ta'ala, kamu akan dikembalikan. Summa ilaina, kepada kami, Allah Ta'ala kata, marji'ukum, tempat kembali kamu, fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kami akan ceritakan apa yang kamu buat atas dunia ni. Jadi ini tak kira lah kan orang bagaimana pun, tak kira lah masuk ke laut, tak masuk ke laut ke, tak kira naik kenderaan macam mana pun, Allah Ta'ala kata kamu tak boleh lari kan. Jadi oleh kerana itulah, kalau kamu lari kepada Allah sekejap semasa kamu ni ditimpa kesusahan, ketika kamu terdesak, tiba-tiba kamu setelah hilangnya perkara-perkara yang menakutkan kamu tu, tiba-tiba kamu lari balik daripada Allah. Kamu ingat kamu boleh lari ke mana? Kamu boleh lari daripada Allah? Tidak. Kamu akan kembalikan juga nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas daripada itu, Allah Ta'ala sebut, ini ayat 23 kan. Kita tengok ayat 24 pula. Minta maaf, dia kecil sekian. Kecil sekian. Ayat 24. Ayat 24 ni Allah Ta'ala sebut kan. Agak panjang sikit. Allah Ta'ala sebut sekarang ni perumpamaan. Hidup dunia tu bagaimana sebenarnya. Allah Ta'ala nak ingatkan kita supaya bila kita tengok dunia ni, jangan kita ni terpukau sangat. Jangan kita ni sampai lupa. Itu semua adalah merupakan benda ni yang nak diceritakan oleh Allah SWT ni. Allah umpamakan, innama, Allah Ta'ala kata, innama masalul hayatid dunia, perumpamaan hidup dunia ni. Hidup dunia kita ni kan, keliling kita ni kan, tak kiralah kesibukan kita dengan bisnesnya, dengan kerja kita ni sebagainya. Tapi ini hidup dunia kan, kemudian keseronok kita boleh pergi makan, boleh bermain, boleh enjoy, boleh pergi melawat sana melawat sini, walaupun sekarang tak boleh lah kan, tak boleh keluar banyak sangat kan, tak keluar daripada negara. Tapi maknanya kita boleh kesana kemari, maknanya kan. Allah Ta'ala katakan. Jadi kita rasa bila Allah Ta'ala kata innama, perumpamaan, kita kena ingat kan, perumpamaan hidup dunia ini adalah umpama kama'in anzalnahu minas sama. Kama'in, seperti air. Air itu maksudnya hujan. Yang anzalnahu, yang kami turunkan dia, minas sama, daripada langit. Jadi kita bayangkan air hujan turun daripada langit. Kemudian dia jatuh ke bumi. Dia jatuh ke bumi, dia pergi ke mana agaknya? Dia sebenarnya bila turun ke bumi itu, dia masuk ke dalam bumi, fakhtalata bihi nabatul ard, Allah Ta'ala kata, maka dia pun ikhtalata bercampur dengan sebabnya. Tengok kan, kalau tak ada air, dia tak boleh nak bercampur kan. Kita pun kan kalau buat air teh, buat air Nescafe pun, contohlah air kopi kan. Maka kita campur kat situ, bila ada air baru dia bercampur kan. Kalau tak ada air, dia tak bercampur dengan gula tu, kita kacau lah kan. Dia letak kopi, kita kacau, tak bergaul dia. Kena tak ada air. Jadi air tu, macam itulah Allah Ta'ala jadikan. Air tu turun daripada langit. Lalu dia masuk dalam tanah. Dia bercampurkan tu sebenarnya. Dia mencampurkan ini, zat ini, apa benda semua tu kan. Akhirnya, oleh kerana ada air itulah, fakhtalata bihi, Allah Ta'ala kata, fakhtalata bihi bisababihi. Lepas tu, nabatul ardu. Nabat tu tumbuhan-tumbuhan bumi.
Jadi akhirnya dia bercampur semua tu, mimma, lalu lahirlah apa yang kita lahir. Sebab itu yang mimma ya'kul an'am, lahirlah tumbuhan-tumbuhan yang dapat dimakan oleh manusia. Iaitu apa? Seperti biji-bijian, apa-apalah yang dapat dimakan oleh manusia. Dan kemudian tu lagi, wal an'am, ada pokok-pokok yang dapat dimakan oleh binatang. Jadi maknanya ada yang manusia makan direct, kan? Bukan makan direct tapi manusia dapat makan benda tu. Ada yang binatang makan, tapi binatang bila dia makan benda-benda pula, untuk siapa dia tu? Untuk kita juga. Jadi lembu makan, kita nanti dapat makan lembu. Kalaulah lembu tak dapat makan benda tu, nanti lembu nak sihat macam mana? Jadi akhirnya lembu makan benda tu. Bila lembu makan, kita dapat makan lembu pula. Kambing, kita makan kambing. Binatang-binatang yang kita boleh makan, maka kita boleh makan binatang. Itu contohlah. Maknanya jadi bercampur kan. Walaupun binatang-binatang lain macam-macam, itu kita panggil lah kan, pusingan-pusingan yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi akhirnya semua benda tu adalah merupakan sebab air. Bila air tak ada, air hujan tak ada, tengoklah di padang pasir kan. Binatang pun tak boleh hidup kecuali beberapa yang jenis-jenis yang pelik-pelik saja yang boleh hidup kan. Tapi binatang-binatang biasa tak hidup. Bila hutan, ada banyaklah binatang yang boleh hidup kan, dengan ular, dengan apa benda semua kan. Jadi Allah Ta'ala kata hatta iza, sehinggalah. Jadi keadaan macam tu kan, berlarutan, berpanjangan kan. Maka binatang makan, ada manusia makan. Kemudian hatta iza akhazatil ardu zukhrufuha, sehinggalah bila bumi ni dah zukhruf ni dengan perhiasannya, makna asalnya perhiasannya, makna indah lah, makna bahjah dia kata. Dalam tafsir kata bahjah tu makna indah lah, kita tengok kan, maknanya subur-subur dan sebagainya. Wazayyanat, dan kemudian tu dia hias lah, maknanya bukan sekadar dia ni subur tapi cantik kan, dengan bunganya, dengan apa semua kan, tumbuhkan wazayyanat, berbunga-bungaan dia kata kan, hiasan zayyanat ni. Kemudian wazanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan wazanna, dan sangkalah orang-orang ahluha, makna tuan punya dia tu, tuan punya taman, tuan punya ladang, tuan punya apa tu, dia gembiralah. Sebab apa? Dia kata qadiruna 'alaiha. Qadiru tu maknanya dia mampu ke atasnya. Maksudnya dia akan dapat menuailah hasilnya. Oh ni dah tumbuh ni kan. Oh ni apa ni, kita kata gandum pun dah nak berbuah, dah tak lama lagi kita akan tuai. Kemudian padi pun begitu juga, macam-macam lah, sekoi ke bali ke tak kira. Manusia semua gembira kan. Tuan punya kepada tu, qadiruna 'alaiha, mampulah untuk dapat, confirm lah tu, dia confirm dapat hasil tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata ataha amruna, tiba-tiba datanglah amruna. Amruna tu maknanya ialah, maknanya boleh makna azab, boleh makna urusan, boleh makna ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datanglah ketentuan Allah, kita kata. Datanglah apa yang Allah Ta'ala kehendaki, apa jadi, iaitu lailan au nahara, sama ada malam ataupun siang, dia boleh berlaku. Jadi bentuk macam mana amruna ini? Mungkin boleh jadi dalam bentuk gempa bumi, hancur. Banjir, hancur semua pokok-pokok kan. Ataupun kemarau, ataupun binatang Allah Ta'ala hantar belalang, kata kan. Jutaan belalang sebagaimana di Afrika kan. Banyak, dia makan sekali, dia datang habis semua tanaman-tanaman tu. Ataupun macam-macam bentuk lah. Kan, kemaraunya, hujan pun lebih tak boleh. Ataupun ribut tak boleh menghancurkan tanaman tu kan. Ataupun macam-macam. Kebakaran lah. Ladang terbakar lah. Jadi macam-macam boleh terjadi. Allah Ta'ala kata itu adalah merupakan amruna. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan. Kita nak cerita perumpamaan ni, nak cerita apa kan, lailan aw nahara faja'alnaha hasida, dan kami jadikan tu hasida. Hasida tu maksudnya ialah ni, iaitu seperti dia telah dituai, macam tak ada dah asalnya, dah nak hampir-hampir lah, tak lama lagi akan menuai kan. Tiba-tiba faja'alna hasida, Allah Ta'ala ka'allam taghna bil amsi, seolah-olahnya macam tak wujud. Lam taghna bil amsi, seolah-olah macam tak ada pokok-pokok tu. Jadi tengok kan, makna dah kita kata 40 hari ke, tak kira berapa bulan, 4 bulan ke dah tanam, tiba-tiba dekat-dekat dapat hasil, tiba-tiba tak ada, hilang. Macam balik semula 4 bulan lepas. Kazalika, Allah Ta'ala kata itulah perumpamaan hidup dunia. Maknanya ada, hebat, nampak. Jadi kita tengok atas dunia kan. Kita ni kan dulu ni tempat ni tak ada. Contohnya, kita kata kan, di mana? Bandar apa? Bandar Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan. Dulu cuba bayangkan, ada tak 1000 tahun dulu ada tak bandar ni? Tak ada. Tak ada apa, kosong kan. Tiba-tiba manusia pun suburkan dia, manusia makmurkan dia, manusia bina sini, bina bangunan tertinggi dalam dunia, tak tinggi macam-macam lah kan. Buat gini. Oh, nampak macam hebat. Itulah dunia. Tapi Allah Ta'ala bila jadi Allah Ta'ala tetapkan macam tu, habis semua, tak ada benda kan. Macam tak ada apa. Kita tengoklah sekarang kan, setengah-setengah bandar tu kan dalam hutan je tinggal kan. Maya ke, kita kata tak tahulah, Aztec ke, kita kata mana-mana lah kan bandar kan. Mana ada orang lagi, piramid ke dan sebagainya.
Seolah macam tak ada orang situ. Manusia tak duduk lagi situ. Jadi kita kata sini, Allah Ta'ala kata, itulah kehidupan dunia. Lepas ni tak ada apa kan. Allah Ta'ala boleh hancurkan macam tu saja. Jadi Allah Ta'ala kata, ka'allam tarna bil amsi kadzalika nufassilul ayat. Begitulah kami nak ceritakan, kami nak jelaskan, kata tanda-tanda liqaumin yatafakkarun, untuk orang yang berfikir. Jadi kalau orang boleh berfikir, dia akan ingatlah kan, dunia ni adalah habis, tak ada apa sebenarnya. Dia akan boleh hancurkan, boleh hilang macam tu saja. Allah Ta'ala boleh hancurkan nanti bumi ni kan, tak ada apa pun. Yang penting tu, kita ni kena fikir, kita ni akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, untuk orang berfikir je tu, la'allakum minta maaf kan, liqaumin yatafakkarun. Perkara-perkara ni Allah cerita ni, tapi kalau orang tu tak berfikir, dia tak dapat apa kan. Jadi sebab itulah banyak sangat kan, lebih daripada, ulama kata lebih daripada 80 kali Allah Ta'ala sebutkan yatafakkarun, yatafakkarun. Tak berfikir ke liqaumin ya'qilun, kamu ni tak boleh guna akal kamu ke, tak boleh, cuba fikirkan. Jadi maknanya Allah Ta'ala menyarankan kita, menyuruh kita ni supaya kita ni menggunakan fikiran kita, akal kita, supaya kita ni bila melihat, kita kena fikir. Terutama apa benda yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran ni, seperti ayat ini. Seterusnya Allah SWT sebutkan dalam ayat yang terakhir, wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu, dan Allah itu yad'u, mengajak kepada daris salam. Daris salam ni maknanya ialah, kalau Brunei Darussalam lah kalau Fatah ni Darussalam lah Darussalam ni maknanya negeri, kalau ikut asalnya maknanya tempat assalam, selamat, maknanya tempat sejahtera maksud sini adalah syurga Jadi Allah SWT ni mengajak ke syurga. Allah Ta'ala bukan mengajak kepada, tengok kan, Allah Ta'ala sediakan syurga, Allah Ta'ala mengajak pula manusia tu, ceritakan manusia, tapi syarat dia sikit saja. Sebelum, maknanya semasa kamu hidup atas dunia ni, tak kira lah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun pun, iaitu kamu hanya beriman kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah minta kepada kamu, dan menyebarkan agama ni. Itu saja. Kepada kamu mungkin mati awal, kamu mungkin mati lambat dan sebagainya, itu tak penting. Yang penting ialah apa yang kamu buat semasa kamu di dunia ni. Jadi insya-Allah kita beramal soleh, ya, kemudian tu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, sebagaimana kita baca dalam surah Wal Asri. Jadi yang pertama amanu, kemudian amal soleh, kemudian watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Maknanya berwasiat, maknanya mengingatkan, maknanya menceritakan apa yang kita dapat ni kepada semua manusia, supaya manusia ni jadi Islam. Mereka terima tak terima, itu terpulanglah kepada mereka. Jadi Allah SWT kata sini, Allah ni nak mengajak kamu, yad'u ila daris salam, ke syurga. Wa yahdi man yasha, dan Allah Ta'ala beri petunjuk pada siapa yang dia kehendakinya. Maknanya kita berusaha saja. Orang tu dapat petunjuk, tak dapat petunjuk, itu bukan kerja kita. Abu Talib tak dapat petunjuk, walaupun Nabi yang mengajak dia, Nabi yang beri hujah kepada dia, walaupun dia menolong Nabi, tapi Abu Talib tak dapat petunjuk. Jadi orang yang dapat petunjuk, maka Allah Ta'ala, jadi kita harapkan kita ni akan dapat petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu dua jalan. Yang pertama, tunjukkan mana satu betul, mana satu salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Dan yang keduanya ialah menjadikan kita ni dapat taufik, iaitu mendapat rasa ingin untuk beramal dengan apa yang telah nampak yang betul tu. Bukan nampak saja betul, tahu saja betul salah, tapi tiba-tiba tak rasa ingin pun nak ikut yang betul tu. Jadi tak ada gunanya lah juga kan. Baru dapat hidayah satu lah, hidayah irsyad nama dia. Kita nak satu lagi, hidayah at-taufiq. Jadi akhirnya Allah Ta'ala kata, wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Tengok kan, ila siratim mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada jalan yang lurus. Jadi Allah Ta'ala kata, dia akan beri petunjuk kepada sesiapa, wa yahdi man yasha. Tapi sesiapa yang dikehendaki saja akan dapat tu. Siapa yang dikehendaki itu, kita minta Allah Ta'ala jadikan kita lah orang yang dikehendaki itu, termasuk dalam golongan tu, insya-Allah kan. Tapi kita kenalah berusaha sebagaimana apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.